Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Mas Nur Syahira binti Ali atau boleh dikenali sebagai Cikgu Syahira. Baiklah, hari ini Cikgu akan menerangkan satu topik yang menarik kepada anak murid semua. Apakah topik yang menarik tersebut? Baiklah, hari ini Cikgu akan menerangkan kepada kamu semua topik kata adjektif. Baiklah, tanpa membuang masa, Cikgu akan menerangkan apa itu kata adjektif kepada kamu semua. Baiklah, hari ini kita akan mengenal apa itu kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kata adjektif boleh dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif juga menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Ciri kata adjektif boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Dan yang terakhir, apa itu kata adjektif? Kata adjektif ini berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata, nama atau frasa nama. Baiklah anak murid semua, terdapat 9 jenis kata adjektif dalam bahasa Melayu. Adakah anak murid semua tahu apakah 9 jenis kata adjektif tersebut? Selalunya, kita hanya menggunakan kata adjektif tersebut dalam percakapan atau penulisan. Tetapi, kita tidak mengetahui apakah jenis kata adjektif yang kita gunakan. Baiklah, Cikgu akan menerangkan satu persatu jenis kata adjektif kepada kamu semua. Berikut merupakan 9 jenis kata adjektif. Pertama, sifatan atau keadaan. Kedua, waktu. Ketiga, cara. Keempat, jarak. Yang kelima, warna. Dan yang keenam, ukuran. Yang ketujuh, perasaan. Seterusnya, panca indera. Dan yang terakhir, bentuk. Baiklah, selepas sahaja Cikgu menerangkan 9 jenis kata adjektif ini, anak murid semua mesti mengingati satu persatu jenis kata adjektif yang telah Cikgu terangkan sebentar tadi. Baiklah, Cikgu akan menerangkan makna yang didukung oleh jenis kata adjektif. Kata adjektif waktu mendukung makna membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contohnya, suntuk, lewat, lampau. Baiklah, Cikgu akan memberi contoh penggunaan kata adjektif ini dalam ayat. Contoh yang pertama, lewat. Adik balik lewat semalam. Lewat ini menerangkan bahawa waktu adik balik itu adalah lewat. Jenis kata adjektif yang kedua ialah bentuk. Bentuk ini membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Contohnya iaitu leper, bulat, lonjong. Baiklah, saya akan menerangkan contoh penggunaan kata adjektif bentuk ini dalam ayat. Contoh yang pertama, lonjong. Bola rugby berbentuk lonjong. Lonjong itu menerangkan bentuk bola rugby tersebut. Seterusnya, Cikgu akan menerangkan makna kata adjektif jenis ukuran. Kata adjektif jenis ukuran membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Contohnya, panjang, tebal,
dan tinggi. Contoh penggunaan kata adjektif jenis ukuran ini dalam ayat ialah jambatan panjang itu baru didirikan. Panjang memberi makna kepada jambatan tersebut yang menerangkan bahawa jambatan itu panjang. Seterusnya, cikgu akan menerangkan jenis kata adjektif cara. Jenis kata adjektif cara membawa pengertian keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Baiklah, contoh penggunaan jenis kata adjektif cara dalam penggunaan ayat deras. Air di sungai Pahang itu sangat deras. Deras menerangkan bahawa air yang terdapat di dalam sungai Pahang itu sangat deras. Cara aliran ombak atau cara aliran air itu adalah deras. Seterusnya, cikgu akan menerangkan jenis kata adjektif warna. Jenis kata adjektif warna membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contohnya ialah merah, kuning, hijau. Cikgu akan memberi contoh penggunaan kata adjektif jenis warna ini dalam penggunaan ayat. Baju merah itu kepunyaan adik. Merah di sini menerangkan bahawa sifat baju itu berwarna merah, iaitu warna baju itu berwarna merah. Seterusnya, cikgu akan menerangkan makna kata adjektif jarak. Jarak membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama, iaitu jauh, dekat atau rapat. Cikgu akan menerangkan penggunaan kata adjektif jenis jarak ini dalam penggunaan ayat. Contohnya, jauh. Rumah yang dituju ayah sungguh jauh. Ini bermakna jarak yang ayah lalui itu jauh. Kata adjektif jenis perasaan pula membawa pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan diikuti kata sendi nama. Contoh, rindu, benci, dan marah. Baiklah, saya akan menerangkan contoh penggunaan kata adjektif jenis perasaan ini dalam ayat. Dia amat rindu akan emaknya. Rindu yang dimaksudkan dalam ayat ini membawa pengertian perasaan dia. Seterusnya, panca indera. Kata adjektif jenis panca indera ini membawa pengertian konsep rasa gabungan kelima-lima indera, iaitu rasa, sentuhan, bau, dengar, dan pandang. Bagi contoh kata adjektif jenis rasa pula, iaitu manis, sentuhan, kasar, bau, hanyir, dengar, merdu, pandang, cantik. Baiklah, saya akan menerangkan contoh penggunaan kata adjektif jenis rasa, iaitu manis. Gula yang dimakan oleh adik itu sangat manis. Ini menerangkan bahawa gula yang dirasa oleh adik itu sangat manis. Jenis kata adjektif yang terakhir ialah sifatan atau keadaan. Sifatan atau keadaan ini memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contohnya, lemah, berani,
pandai. Baiklah, cikgu akan memberi contoh penggunaan kata adjektif jenis sifat, sifatan atau keadaan ini dalam ayat. Pelajar yang pandai akan berjaya dalam hidupnya. Pandai dalam ayat ini menerangkan sifatan pelajar itu pandai. Untuk membuat pengukuhan terhadap kefahaman pelajar, cikgu telah menyediakan 2 soalan yang mudah untuk menguji kefahaman pelajar terhadap pembelajaran hari ini. Baiklah, soalan pilih jawapan dengan betul. Cikgu telah menyediakan 2 soalan berkaitan kata adjektif. Soalan pertama, anaknya masih belajar di sekolah rendah. Apakah jenis kata adjektif bagi ayat di atas? A. Kata adjektif sifatan. B. Kata adjektif bentuk. C. Kata adjektif ukuran. Soalan kedua, berikut merupakan jenis kata adjektif bentuk kecuali A. Besar, B. Bengkok, C. Bundar dan D. Bujur. Baiklah, sebelum anak murid menjawab soalan ini, anak murid perlu mengingati makna atau pengertian bagi jenis-jenis kata adjektif yang telah diterangkan sebentar tadi. Baiklah anak murid semua, bagi menjawab soalan yang telah diajukan ini, cikgu akan mengajar cara bagaimana untuk meneliti soalan dan jawapan yang telah disediakan. Baiklah, untuk soalan nombor 1, anaknya masih belajar di sekolah rendah. Apakah jenis kata adjektif bagi ayat di atas? Soalan ini menanyakan apakah jenis kata adjektif di atas, iaitu kata adjektif rendah. Baiklah, kita lihat untuk jawapan pilihan A, kata adjektif sifatan. Adakah maksud kata adjektif sifatan ini rendah? Baiklah, kita meneliti apa pembelajaran yang sebelum ini. Kata adjektif sifatan ini memberi makna pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Adakah kata adjektif sifatan ini sesuai untuk menerangkan soalan di atas? Rasanya tidak. Baiklah, untuk kata adjektif bentuk, adakah rendah? Adakah jenis kata adjektif rendah ini menerangkan kata adjektif bentuk? Baiklah, kita akan meneliti semula makna atau pengertian bentuk. Kata adjektif bentuk memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Adakah kata adjektif rendah ini sesuai untuk rupa ataupun bentuk? Salah. Dan yang ketiga ini iaitu C, kata adjektif ukuran. Baiklah, kita lihat apa makna kata adjektif jenis ukuran. Kata adjektif jenis ukuran ini memberi pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Jadi, jawapan untuk soalan 1A ini ialah C, iaitu rendah ini tergolong dalam jenis kata adjektif ukuran. Baiklah, seterusnya kita akan sambung membuat perbincangan untuk soalan nombor 2. Berikut merupakan jenis kata adjektif bentuk kecuali A. Besar, B. Bengkok, C. Bundar dan D. Bujur. Berdasarkan pilihan jawapan yang telah disenaraikan ini, apakah jenis kata adjektif selain kata adjektif jenis bentuk? Ya, betul. Jawapannya ialah A. Besar. Ini kerana besar ini tergolong dalam kata adjektif jenis ukuran, iaitu perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan.
Baiklah anak murid semua, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah terdapat 9 jenis kata adjektif dalam bahasa Melayu dan setiap jenis kata adjektif membawa makna pengertian yang berbeza. Dan cikgu harap anak murid semua dapat memahami makna dan pengertian bagi setiap kata adjektif tersebut. Kerana apabila anak murid dapat memahami makna dan pengertian setiap kata adjektif tersebut, maka anak murid dapat membezakan jenis-jenis kata adjektif yang telah dipelajari. Sekian, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.